Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma in 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Yang dihormati mengurusi Adian Kuasa imam-imam Surau Ar-Rahim, semua para jemaah muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia kita dapat bersama dalam menunaikan ibadat kita pada hari ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kemudian kita juga berpeluang untuk bersama dalam majlis ilmu yang saya pilih. Perbincangan kita masih lagi di dalam ulang kaji kepada suatu virus yang merebak, yang melanda kehidupan seorang manusia di atas dunia ini, iaitulah penyakit al-mufsidatul qulub, penyakit yang merusakkan hati. Kalau hati sakit, tak payah. Tuan-tuan, di hospital Malaysia ni di antara hospital yang terbaik. Kita bawa pergi hospital, dia boleh tukar masuk hati lain ataupun dibuang tempat-tempat yang sakit. Tapi kalau sakit hati susah, payah kita nak buang. Sebab bila hati sakit, hos doktor boleh buat, tapi kalau sakit hati, siapa yang boleh ubat? Para ulama menyebut dalam hadis yang Nabi SAW sebut, tuan-tuan tanda hadis ni sangat masyhur, hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah. Nabi kata, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Bila dia baik, yang lain boleh jadi baik. Bila dia rusak, yang lain juga rusak. Ala wahiyal qalbu. Nabi kata, ingatlah maksud anggota itu iaitulah hati. Maka hati di sini dimaksudkan dengan hati bukan gambar love yang kita duk tengok tu. Kata di para ulama, hati di sini al-qalbu ar-rauhani, hati nurani. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dalam tubuh kita, daripada kepala sampai kaki, doktor boleh tengok belaka. Betul tak? Ada doktor pakar sini, bahagian bedah-bedah ada. Doktor pakar kepala, dia boleh korek tengok ada otak, ada ketumbuhan, ada pendarahan, boleh. Yang bahagian dada, yang bahagian usus, yang bahagian semua tengok. Yang bahagian jantung, dia boleh buat. Satu sahaja yang tidak mampu dibuat oleh manusia atas dunia ini. Tuan-tuan tanda, yang ada kertas tulis, yang tak ada kertas tulis di note kita tu. Satu sahaja yang menjadi rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah perkara rahsia yang ada dalam hati kita. Hak lain doktor boleh tengok belaka. Yang ada dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kemudian tuan hati itu sendiri, siapa dia? Masing-masing kita. Oh, saya sudah berjanji dengan isteri sehidup semati. Janji dengan mulut ya. Sehidup semati, berjanji tu kok begini. Nah, 20 tangan bai'ah. Nah, istilah sekarang bai'ah. Sambil-sambil duduk tidur, duduk memikir ke orang lain. Nah, itu dia panggil tak boleh nak scan, nak kesan tak boleh. Kalau isteri ada alat kesan, dia scan lah, dia tengok tak. Duduk memikir siapa pocik ni. Oh, keluar gambar orang lain. Jangan main. Sekarang ni pula zaman satu mazhab baru pula timbul dalam
masyarakat kita, dia panggil mazhab Panama. Mazhab Panama pula. Kenal belakang ada Panama ada. Ni orang duduk sibuk hari ni cerita Panama. Berapa orang dah duduk desak saya, dia tu ustaz, tolonglah isu Panama ni. Nampak makin merebak. Daripada sekolah ke pejabat, daripada pejabat ke pasukan ni, semua sudah ada. Maka para jemaah sekalian, secara realiti yang boleh mengetahui apa yang ada dalam hati kita, kita saja. Maka dengan itu aslihu niyatikum, para ulama mengatakan perbetulkan niat kita. Kalau kita tulis besar-besar dengan tulus ikhlas, tulis boleh, tapi waktu nak beri itu betul-betul ikhlas, ataupun ada sesuatu yang tersembunyi yang hanya pemilik hati saja yang tahu. Maka di sinilah yang sangat perlu. Hadis ini hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, maka al-qalbu, hati itulah seperti tembok pagar kota yang sangat teguh untuk menjaga seorang manusia daripada terjebak dengan benda-benda yang tak baik. Sebab tu syaitan dia mula-mula nak attack, dia attack di mana? Hati manusia. Usaha ni banyak perkara yang akan timbul para jemaah sekalian apabila rusaknya pagar kita ini banyak. Dia akan timbul penyakit-penyakit yang akan merusak hati ni. Hasad, tamak, bakhil, orang panggil apa ni, kedekut, kikir, riak, buruk sangka, banyak lagi. Tuan-tuan boleh tengok huraian ini secara lebih terperinci dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dah tengok dah kitab ni, kena belajar. Kalau belum lagi belajar, saya sangat-sangat mengesyorkan para jemaah sekalian ambil kitab ni. Oh, dia kata ustaz, tak ada ustaz nak kuliah. Ini alasan kita yang sangat rapuh di zaman sekarang. Saya kata alasan kita rapuh zaman sekarang kenapa tuan-tuan? Sebab kita sudah ada media, dia panggil media baru ni, boleh menyelesaikan masalah. Walaupun sepatutnya mengaji kita itu berguru, talaqi di hadapan, tapi dah tak ada guru di hadapan, kita ada alat di hadapan kita yang kita boleh bawa guru datang ke rumah. Boleh tak boleh? Boleh. Tuan-tuan beli je kitab Penawar Bagi Hati, tengok dalam saya punya channel Abu Anas Madani, cari Penawar Bagi Hati. Kita ada siri lengkap, 30 lebih siri. Tuan-tuan boleh belajar bertalaki satu demi satu. Malam ni tak ada kerja, balik awal rumah, sudah makan malam, bismillah, buka alat kita, tengok. Kitab ini simple, ringkas. Alhamdulillah saya sudah usahakan untuk nak memudahkan lagi. Daripada Jawi dulu kita rumikan dia, Malaysiakan dia, supaya masyarakat boleh mengetahui penyakit-penyakit dan bagaimana penawar. Baiklah para jemaah sekalian, untuk bicara kita, tazkirah kita pada kali ini, saya pilih satu penyakit. Nak ambil semua tak banyak. Dalam kitab Penawar Bagi Hati kata pintu masuk syaitan melalui 7 anggota. 7 anggota. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, faraj. Kemudian daripada 10 akan ada 7 akan melahirkan 10 penyakit. Penyakit yang kita sebut ni, dia panggil mufsidat. Daripada 10 itu dicadangkan 10 penawar. Ini menarik. Jadi penyakit yang kita pilih di sini, kita bincang di sini, satu dia penyakit hubbud dunia, cintakan dunia. Hei, dia kata pelik ustaz, kita kan duduk atas dunia, macam mana tak ada cinta dunia? Ahli-ahli fikir dia tulis kata-kata yang ringkas tapi memberi makna yang panjang. Tuan-tuan tulis. Saya nak semua kita ni, ahli-ahli kita ni menulis je kerja. Kalau boleh, dia panggil dalam bahasa sekarang ni, handphone kita tu letak di apa dia panggil, penerbangan, kapal terbang, baru tak masuk hak lain. Kalau tidak sambil nak menulis ustaz ngajar, mari pula hak lain. Jawab hal tu dulu tak ada juga. Jadi dalam kata di para ahli fikir kata, perahu, sampan, kapal duduk dalam laut,
dalam air tidak menjadi masalah. Betul tak? Sebab kapal Allah tak buat atas bukit, kecuali museum. Kapal di museum dia buat kat mana? Buat atas bukit, sebab dia museum kan. Yang jadi masalah apabila air masuk dalam kapal, baru bermasalah di situ. Betul tak? Air untuk nak minum tak apa, tapi kalau air masuk banyak, jawabnya innalillah lah kita kan. Sama juga kita duduk atas dunia tidak menjadi masalah, tetapi apabila dunia telah masuk dalam hati kita, barulah kita bermasalah. Tuan-tuan, ramai sekali para ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, apabila nak mati dia kata, ya Rabbi, engkau tahu ya Allah. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia kata, ya Rabbi, mu tahu aku ni suka hidup atas dunia bukan kerana nak pergi buat bangunan, bukan kerana nak pergi buat kebun, tapi aku suka hidup atas dunia ni. Kenapa? Sebab apa? Sebab nak berpuasa pada hari yang panas, dia pilih nak puasa hari panas. Kita hari sejuk pun tak puasa juga. Ini masalah kita. Musim panas kita kata panas, musim sejuk baru ni berapa hari puasa sunat. Allahu Akbar, dia kata, ustaz tak sempat. Tuan-tuan, kalau nak banding kita dengan orang duduk kerja buat bangunan, pikul batu tengah panas daripada pagi sampai ke petang, kita yang duduk dalam nikmat tidur pun sejuk, pergi pejabat pun sejuk. Bahkan pejabat kita lebih sejuk daripada tempat lain. Aircon masuk daripada pintu sampai ke tandas. Nak puasa tak mampu juga. Kenapa? Sebab apa? Kita bimbang air sudah masuk dalam kapal, dunia sudah masuk dalam hati, yang menyebabkan kita duk fikir daripada semalam lagi, besok 5 menu sudah ada. Dengan nasi lemak bermulanya pukul 10 pagi roti canai, tengah hari nasi mandi, petang Masya Allah tabarakallah, yang menyebabkan terhalang kita daripada nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan hanya meninggalkan makan dan minum sekadar fajar sampai maghrib. Tak lama pun. Tuan-tuan, kita fikir, Nabi SAW beri satu galakan, ataupun orang panggil galakan fadilah yang besar, man sama yauman fi sabilillah. Siapa dia berpuasa satu hari saja fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan, Allah Ta'ala jauhkan muka dia daripada api neraka 70 tahun. Sayang juga kita nak tinggal, memang sukar untuk nak dapat. Baik, Muaz kata apa lagi? Tuan-tuan tanda, nama sahabat tadi Muaz bin Jabal. Dia kata, ya Rabbi, aku bukan suka duduk atas dunia ni kerana nak buat tali air untuk buat tanaman, tapi yang pertama kerana nak berpuasa pada hari panas, yang kedua mukabadatus sa'at, nak berdiri di saat orang lain tidur. Subhanallah. Apa maksud dia berdiri saat orang tidur? Orang lain tidur, kita bangun bertahajud. Tuan-tuan, secara realitinya ibadat-ibadat ni, bila dia jadi ibadat semuanya besar, tapi lebih besar apabila waktu itu waktu yang mencabar, lebih besar. Bila orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, manakah solat yang paling afdal? Solat sunat. Nabi kata, fi jawfil lail, di akhir malam. Nak bangun akhir malam ni tuan-tuan, senang ke payah? Bangun kalau nak ibadat. Tapi kalau bangun musim-musim tertentu, bulan berapa orang boleh bangun pagi? Bulan berapa tu? Tak apa ingat orang masjid ni. Kau buat tak ingat? Ada musim tertentu dia boleh bangun pukul 2 pagi, boleh pukul 3 pagi boleh bangun. Tuan-tuan, dan terutama sekali muslimat kita hajah, kalau tengok suami nak bangun pukul 3 pagi, kerana tu tarik kain selimut, bungkus dia. Abang, dalam rekod kita kosong, lebih baik daripada ada rekod kamu bangun sebulan bertahajud pukul 2 pagi duk tengok bola, sedangkan sebelah bulan kosong daripada ibadat. Baik kosong belaka tak apa. Betul tak? Kalau tengok dekat Facebook saya,
saya buat satu logo kata-kata, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Menarik kata-kata ni. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Maksudnya tak mampu nak tahajud, tidur terus tak apa. Kalau bangun banyak cerita, betul tak? Duk bertepik di pukul 2 pagi, tuan-tuan ingat as-sulusul lailil akhir, 1/3 malam terakhir. Pada waktu itulah Allah SWT bertanya kepada hamba-Nya, hal min mustaghfir, ada tidak orang bangun istighfar? Hal min taib, ada tidak hamba aku bangun bertaubat? Ada tidak bangun berdoa? Pada saat itu kita sedang bertempik, Allah Ta'ala buka pintu untuk kita bertaubat, untuk kita berdoa. Malu ke tak malu kita kepada Allah? Ini saya kata Muaz radhiyallahu anhu. Yang ketiga, aku suka duduk atas dunia muzahamatil ulama birrukab, karena aku nak duduk dengan ulama, berlagu lutut dengan mereka, inda hilaqiz zikri, di majlis-majlis ilmu. Subhanallah. Saya bila sampai di sini, tajuk kita berubah. Muaz kata, aku suka duduk atas dunia ni lagi, tak nak mati lagi, sebab nak berlutut dengan guru-guru dalam majlis ilmu. Subhanallah. Saya baca ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, tuan-tuan tanda, mensyarahkan cerita Muaz ni. Dia kata inilah di antara adab kita belajar. Apa dia adab? Berlutut depan tok guru. Jangan paling jauh dinding yang ada, jangan paling jauh tiang yang ada. Paling dekat kita duduk dengan ustaz. Kalau tak faham mudah nak tanya, kalau dia cakap faham pun kita boleh dengar. Subhanallah. Muaz kata, aku nak suka duduk atas dia sebab nak masuk dalam majlis ilmu, ala rukabi, duduk lutut dengan lutut. Sebagaimana Sayyidina Jibril alaihi salam bila dia mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat macam mana? Berlagu lutut. Kan? Baik. Inilah yang kata di para ulama, duduk atas dunia tidak salah. Apabila kita pandai menggunakan masa yang ada ini, sebab Allah SWT anugerahkan kepada kita masa satu hari, setiap orang diperuntukkan 24 jam. Ke ada orang tak cukup bajet? Allahu Akbar. Saya minggu ni nasib sungguh. Allah Ta'ala bagi 22 jam ya. 2 jam lagi rugi. Patut 2 jam tu lah nak baca Quran, 2 jam tu lah nak tahajud. Betul tak? Satu lagi yang saya sebut tadi, waktu mencabar, Nabi kata apa? Ibadat ini paling baik di akhir malam. Kenapa? Di saat orang tidur. Satu lagi Nabi kita sebut, Nabi kata salatul awabin, salat orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh itu di mana? Ketika bangunnya anak unta. Anak unta duduk tidur, dia panas, dia bangun. Bila tu? Saat duha. Kan waktu tu tuan-tuan duduk di mana? Duduk di pejabat, duduk di kebun, duduk di tengah buat kerja. Tiba-tiba hamba Allah Azza wa Jalla itu diberi peluang oleh Allah sujud pada Allah Ta'ala, salatul duha, di saat orang lain kesibukkan dengan dunia mereka. Orang lain duduk tenggelam dalam air, kita duduk atas bahtera. Selamat atau selamat? Jadi kita kena cari waktu-waktu yang Allah SWT beri pada jemaah sekalian. Hakikat dunia ini besar mana? Tengok dalam gambaran, tuan-tuan tanda, nanti balik boleh tengok dalam Al-Quran. Tanda surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. Saya nak budayakan masyarakat dengan membaca satu istilah yang sangat besar tapi tidak begitu popular di tempat masyarakat kita, iaitulah dipanggil budaya tadabbur Al-Quran. Apa dia? Tapi kalau tarannum masyhur. Kelah tarannum. Malam ni saya sibuk kelah tarannum. Bermula selepas salat Isya sampai pukul 12 malam. Berapa jam? 3 jam, 4 jam. Tarannum. Semata-mata nak betul huruf di antara ha dengan ha, sad dengan sin, dad dengan dal. 3 jam. Cantik
Saya tak kata tak cantik, orang ngaji Quran semuanya cantik. Andainya 3 jam ini kita korek, kita gali, kita bongkar satu ayat saja, tuan-tuan akan merasai, menjiwai betapa besarnya mukjizat Al-Quran itu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Al-Quran ini diibarat seperti buah kurma. Ibarat apa Quran? Buah kurma. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Madinah, di antara agenda besar di Madinah, kita beli buah kurma, betul tak? Beli belakang. Biasanya kurma yang sangat tak boleh tak beli, kurma apa? Setuju, ajwah. Berapa sekilo? 100 riyal, 1 riyal. Tuan-tuan beli ajwah yang paling mahal, top, dalam kotak bungkusan tu, gift Madinah tu kan, ada bungkusan 120 riyal sekilo. Buat balik letak dalam bilik, dalam rumah. Bau apa? Bau apa? Tak bau apa-apa. Tapi kalau beli bawa bunga sekuntum, satu semerbak satu bilik, itu dia panggil sifat Al-Quran. Beli Al-Quran cantik-cantik, comel-comel, beli Mekah ke beli di mana Quran, letak dalam almari, rasa apa? Lak. Itulah ibarat dia yang dikatakan Al-Quran di situ seperti buah kurma, bila dikunyah baru terasa manis, makin dimamah baru terasa kelazatan, makin di apa ni kita makan barulah terasa nikmatnya begitu besar. Sama juga dengan Al-Quran, bila dibelajar, dibaca, ditadabbur, tuan-tuan akan rasa satu benda yang cukup nikmat. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, mana imam? Surah apa dibaca ni? Tuan-tuan tengok dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran tengah-tengah. Ayat yang dibaca tadi, iaitulah ayat kisah Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria diberi tugas menjaga Sayyidah Maryam. Dia undi jatuh ke Zakaria. Zakaria ni pakcik dia. Dia kena jaga Maryam di Baitul Maqdis. Tuan-tuan ingat baik, bila dia jaga anak orang, terdetik dalam hati dia nak anak juga, nak anak. Coba tengok ayat sini dalam Quran sini. Bila dia nak anak, dia pun doa, hunadika da'a Zakaria rabbah. Allah kata di sana Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah kepada aku zuriat yang baik, kerana Engkau lah yang maha mendengar doa. Dia kata apa? Fanadathul malaikat. Malaikat mari beritahu, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, Allah Ta'ala nak beri padamu seorang anak dengan namanya sekali Yahya. Nama Yahya ni belum pernah diguna oleh manusia di atas dunia ketika itu, baru kali pertama. Nabi Zakaria terkejut, anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Dia kata, ya Allah, macam mana aku boleh anak? Saya sudah tua, isteri saya mandul. Subhanallah, ajaib atau tidak? Maryam boleh budak kecil, bila dia jaga budak, dia pun terasa nak anak. Karena itulah kata setengah orang, bila kita ni tak ada anak, kita kena bela anak orang. Biasanya tak lama kalau ambil anak orang, dia berjangkit, mengandung juga isteri dia tu. Itu adalah ceritanya. Ada juga terus tak mengandung pun ada. Ambil 5 orang dah anak orang, tak mengandung-ngandung juga. Nak kata apa? Itu kuasa Allah. Tapi ada kalanya berjangkit. Berlaku tidak? Berjangkit. Mari malaikat kata, Zakaria, Allah Ta'ala nak beri kepada kamu anak. Zakaria terkejut, kaif? Macam mana aku boleh anak? Aku sudah tua, isteri pula mandul. Subhanallah. Allah SWT kata, malaikat bagi tahu itu kuasa Allah Ta'ala nak beri. Dia minta Allah Ta'ala beri pada dia tanda bini isteri dia sudah mengandung. Masa dulu tak adalah pergi teh-teh air kecil, itu tak ada. Sekarang zaman kita ni lah ada. Tengok dua lain ke berapa lama dah, anak bongsu besar dah, tak apa ingat dah. Dapat Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Zakaria, dia tak boleh bercakap 3 hari, isyarat je boleh.
Itu tanda dia. Baik, saya tak nak panjang cerita ni sebab ini dipanggil ilmu tadabbur. Contohnya. Kemudian alhamdulillah Nabi Zakaria dikurniakan anak, siapa dia? Yahya. Tak lama lepas pada itu Maryam pula boleh anak tanpa bapa. Mana lebih besar? Mana lebih ajaib daripada anak yang lahir daripada ibu bapa yang ada, cuma yang ni tua, yang ni mandul. Pasal itulah kita orang tua-tua ni, kita tak boleh panggil orang tua sini, kena panggil orang lama. Tak, jangan dicoba-coba cari hak baru. Boleh lagi anak dah. Zakaria kata, kibar, aku dah tua. Pasal tu saya bagi petua, tip, kalau pergi di Arab, tengok orang tua duk bawa budak tu, jangan tanya cucu ke. Marah dia, tanya nombor berapa ni? Tu dia bang. Orang tua-tua Arab jangan main. Ya, cerita dia. Dah, baik. Lebih ajaib daripada itu, Yahya lahir daripada ibu dan ayah masih wujud. Maryam melahirkan anak tanpa bapa. Lebih ajaib daripada Yahya. Maka para ulama tadabbur Al-Quran, dia kata ada 5 makhluk yang dilahirkan tanpa bapa, tanpa ibu, lagi besar. Siapa dia? Tanpa ayah, tanpa mak, dilahirkan sebagai makhluk yang hidup. Siapa dia boleh sebut? 5 ni. Adam. Yang kedua Hawa. Sebut molek. Ada setengah kata Tok Hawa, kata mari mana Tok Hawa? Hawa, nama dia comel-comel. Ya, Allah Taala sebut Hawa. Lagi yang ketiga Nabi Isa. Nabi Isa ada mak. Nabi Isa ada ibu. Nak bagi hadiah dah ni. Yang ketiga dia panggil unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh dia keluar daripada batu, tak ada mak kan. Bila dicabar oleh pokok Saleh ni, dia kata Saleh, kaum Samud, aku nak tanda mu tu Nabi. Tunjuk bukit, keluar unta keluar, nakah Nabi Saleh. Lagi siapa lagi? Unta Nabi Saleh. Kibas yang ganti kepada Nabi Ismail alaihissalam. Lagi unta Nabi Saleh, kibas. Ada satu lagi yang terlupa. Kita bagi peluang dia orang fikir dah. Kalau bagi tahu semua cepat pula je habis dia punya cerita. Ini di antara perkara-perkara yang ajaib. Semua itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ini ilmu tadabbur. Baik, saya nak pergi kepada tajuk kita ni. Menarik ke tidak ilmu tadabbur? Kalau kita boleh habiskan 3 jam, 2 jam majlis tadabbur Al-Quran, tuan-tuan akan merasai betapa nikmatnya hidup dengan Al-Quran. Betapa nikmatnya hidup dengan Al-Quran. Karena itu kita kena sentiasa, saya belajar dah Quran Ustaz, terjemahan baca, tapi setakat itu pun sudah naik taraf. Daripada dulu tak faham langsung, sekarang ini sudah ada terjemahan yang pelbagai macam-macam ada, dari sudut apa yang kita nak. Dalam ayat Al-Quran suratul Hadid ini Allah Ta'ala sebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Allah Ta'ala kata apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Tuhan kata mengetahuilah bahawa hidup atas dunia ini la'ib. Awana la'ib, main-main saja, dan laghun, suka-suka gitu saja. Wazinatun, menjadi perhiasan. Perhiasan dunia inilah yang telah menggoda kita, yang menyebabkan banyak perkara yang kita tertinggal hari ini. Kalau orang tanya dia, kenapa tak sempat lagi belajar? Sibuk dengan apa? Sibuk dengan urusan-urusan keduniaan kita. Kenapa tak sempat nak zikir? Kenapa tak sempat nak? Semua jawapannya tergoda kita dengan perhiasan wa tafakhurum bainakum, dan masih nak berbangga-bangga di antara. Saya banyak rumah, saya kereta banyak, saya ni, wa takasurum fil amwat, dan nak banyakkan harta benda, wal aulad, dan nak ramaikan anak cucu.
Allah bandingkan ayat ini, tuan-tuan tengok dah suratul Hadid ayat 20 tadi, kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Allah buat bandingan dunia ini seperti hujan yang turun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, mengkagumkan manusia. Oh, cantik hijau. Tak lama apa pada tahu apa jadi? Musfarra, tak lama jadi kuning. Lagi-lagi kecut, dah mati. Allah kata apa? Itulah kehidupan manusia. Waktu kita dilahirkan dulu, semua orang suka kita, betul tak? Baby kecil, baby kencing, baby berok lah senang sebut tak? Kalau kata buang air pun jadi juga. Macam orang duduk sibuk hari, nak sebut babi ke nak sebut khinzir? Oh, tak boleh sebut ustaz babi kasar habis khinzir. Bila sebut khinzir, orang tanya khinzir tu apa? Babi. Tak sudah-sudah juga kita ni sebut lalu ya, direct payah. Jadi masalah dah. Jadi waktu kita kecil, bayi, semua orang suka. Inguh dia pun orang pakat pegang. Nah, waktu dia kencing pun tak ada masalah apa-apa. Kencing atas ribu orang pun orang tak marah. Itu dia panggil seperti pokok bunga-bunga yang baru lahir, kemudian bila dah tua macam-macam pula. Bila kita dah tua, kita minta doa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala tidaklah kembalikan kita sampai nyanyuk, sampai menyusahkan orang-orang. Nah, siapa pula berebut ke anak-anak nak jaga, ke masing-masing tak nak jaga. Minggu lepas ada satu program dia panggil tazkirah malam Jumaat. ada mungkin ada yang tengok. Nah, orang tanya macam mana mak boleh jaga 10 orang anak? 10 orang anak belum tentu jaga mak seorang. Saya kata kadang-kadang budak-budak ni dia buat mak ayah dia tu macam main bola. Macam mana bola? Bola ni passingnya tak? Dia campak sana. Kau anak nombor 1, kau lah jaga mak. Dia ni kata aku kerja banyak, engkau lah. Dia main engkau itu body passing. Yang paling teruk sekali dia buat mak itu macam golf. Golf ni macam mana? Dia lontar lubang yang paling jauh sekali pergi dia tu. Adik mau balik kampung lah senang mak ni, kau jaga di sana. Kita duduk kat KL ni relax-relax. Dia kata apa? Paling. Yang kita nak carinya anak-anak yang buat pada bapak ni seperti bola rugby. Macam mana orang main rugby? Bola rugby macam mana? Dapat tangkap selalu. Kita nak macam tu. Bila tengok mak sakit, berebut 5, 6 anak turun mengundi siapa yang nak jaga mak. Masya-Allah tabarakallah. Ni bukan mengundi tak nak jaga, mengundi nak jaga. Allah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita hari ni Allah Taala kata, mu maksud mu kecil, semua orang nak suruh mu hidup. Bila kamu sudah tua, anak-anak duk mikir bila nak mati. Sedih juga duduk hospital tu. Tak sedih teman-teman. Mak sakit. Kalau kita bisik-bisik dalam hati dia, elok mak ni hidup lagi ke elok mati? Kalau tengok ke kerja saya banyak ni, tak apa dah. Kalau mak pergi pun okey dah rasanya. Itu hakikat yang ada di dalam sebahagian hati anak-anak. Mati pun tak apa dia, lama dari hidup pun. Dia telah memberi sumbangan yang begitu banyak. Berbeza sangatlah kita. Allah kata apa? Manusia ni itulah gambaran hidup dunia. Satu ayat. Ayat yang lain tuan-tuan boleh tengok lagi lah, banyak lagi tanda. Ayat yang kita boleh tadabbur lagi, ayat surah Ali Imran ayat 14. Kemudian satu lagi hadis yang Nabi SAW sebut kepada kita. Nabi kata, hadis ini dalam riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi SAW, innad dunya hulwatun khadiratun. Innad dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini manis dan hijau. Comel tak comel kita tengok? Padang kita kalau rumput dia cantik, Allah tengok. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Allah Ta'ala lantik kamu ni yang menguruskan dunia. Bukan kerja kita jaga dunia, kita hanya menguruskan masa tertentu. Kita ada umur pencen, kita ada masa. Maka Nabi kata, fayanzuru kaifa ta'malun, maka tengoklah apa yang kamu nak buat pada dunia. Jadi kata-kata ini besar. Saya ingat hadis dalam Muslim daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Andainya dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa dia yang pernah timbang sayap nyamuk? Boleh timbang tak boleh sayap nyamuk? Ada ke tidak alat yang boleh nak ukur berapa
bukan gram dah ni. Nabi buat bandingan yang cukup kecil. Di awal surah Al-Baqarah ni, kita masuk tadabbur sikit lagi. Di awal surah Al-Baqarah, innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tak malu nak buat bandingan kepada kamu dengan ba'ud. Apa dia ba'ud? Nyamuk. Nyamuk ni dalam hadis Nabi kata janaha ba'udah. Nyamuk ni Tuhan kata dia tak malu nak buat bandingan. Sebab apa? Kalau kita tengok, nampak penyibuk ya nyamuk tu, betul tak? Nyamuk ada tak boleh nak tidur. Nyamuk ada boleh bawa apa? Bawa denggi. Kecil lah nyamuk tu. Apa yang takut sangat dengan dia? Sampai peringkat pihak kesihatan pergi cek belakang rumah ni, kalau ada je nyamuk 500 denda. Saya cakap, awak apa takut? Nyamuk kecil ujung jari pun tak lepas. Kalau gajah okey juga takut. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita nyamuk. Nabi SAW buat bandingan dunia ini dengan sayap nyamuk. Subhanallah, ajaib Allah tuan-tuan. Nabi kata apa? Andainya dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Azza wa Jalla seberat sayap nyamuk, nascaya orang-orang kafir yang menentang Allah Azza wa Jalla ini tak akan boleh minum seteguk air pun. Sekarang ni siapa yang paling banyak makan? Orang bukan Islam, dia boleh makan semua. Kita ada kawalan, nak masuk kedai pun logo halal dulu cari. Nah, bila saya berjalan tengok di bandar-bandar, di antara satu fenomena godaan dunia ini, iaitulah godaan perut. Kedai orang Islam sebelah ni kedai orang bukan Islam. Mana ramai orang masuk sini ke sini? Ramai yang masuk di sebelah kedai bukan Islam. Ada logo halal. Tuan-tuan kena ingat, logo halal di Malaysia ni ada dua kategori. Satu dia panggil yang ditanggung halal, yang ada pena-pena jabat agama pergi siasat, pergi tengok, itu dia panggil ditanggung halal. Satu kumpulan lagi digantung halal. Tahu tak mana gantung halal? Dia beli stiker halal tu gantung kat situ, kita masuk lalu tak kira. Kan ada penguat kuasa sini, boleh pergi tengok, tanya-tanya khabar. Kita duduk sebelah kedai restoran orang Islam, tuan dia pun ada kopiah, duduk pergi masjid. Dia kata, ustaz, cuba tengok, selama ustaz duduk makan di sini, berapa orang yang pergi kedai sebelah, logo halal pun dulu ada, ahli masjid pergi bantah, pergi tanya dia, mana logo halal, mana sijil yang dikeluarkan oleh JAKIM, oleh jabat agama, mana? Dia kata tak ada. Habis kenapa kamu lekat ni? Dia kata HQ dia hantar mari stiker, saya lekat sini. Itu dia kata digantung halal tadi. Masuk juga orang Islam di sini. Tuan-tuan, kita ingat, makanan yang masuk dalam mulut kita ini memberi kesan yang besar. Ingat tak hadis seorang pengembara yang berjalan kusuk masai dia punya rambut, pakaian tak terurus, musafir zaman dulu, bukan macam kita hari ni boleh pakai kot musafir, naik kapal terbang. Orang dulu tengah padang pasir, madda yadahu ila sama, angkat tangan ke langit, ya Rabbi ya Rabbi. Nabi kata makanan dia haram, pakaian dia haram, diberi makan benda-benda haram, wa anna yustajabulah, bagaimana Allah nak perkenankan doa dia? Subhanallah. Ini makan minum memberi kesan yang besar. Jadi kenapa kita boleh pilih tempat-tempat yang memang kalau kita tak kata haram lah, orang Islam ni dia tak akan bagi makan benda haram 100%, tapi syubhat ada ke tak ada? Mesti ada syubhat. Yang kedai orang Islam ni, Masya Allah, Pak Haji ni nak apa ni, buka nak masak tu, bismillah dah, bismillah dulu. Kemudian dia nak mari masak tadi, mandi dulu. Yang Cina tu bila mandi junub? Ini bukan resis ni. Saya bukan resis, kita tak ada perjuangan bangsa, tidak, tapi dalam atas nama nasihat agama. Tuan-tuan boleh pilih. Kenapa yang ada kecuali kita tak ada pilihan. Macam saya pergi melawat ke negara Cina, dia tulis restoran Islam, masuk kita, masuk botol arak sofa. Saya tanya-tanya kawannya yang bawa, ini restoran Islam apa? Botol arak besar. Dia kata botol arak tu untuk orang bukan Islam, tapi restorannya Islam.
Macam kata pening juga aku lagu ni. Restorannya Islam, botol araknya bukan Islam, macam mana mau kira ini? Sebab dia masyarakat dia tu kalau tak ada benda-benda tu, restoran tu mati. Sebab orang bukan Islam tak akan masuk, dan tidak cukup dengan maintain ataupun operasi macam-macam lah alasan dia. Saya kata tak apalah, yang penting makanan yang membagi kepada kami itu halal, yang lain-lain itu dengan Allah Azza wa Jalla, kita serah dia dengan Tuhan lah, macam mana alasan dia nak buat. Jadi Nabi sebut kata dunia itu kalau ada sebesar sayap nyamuk dia, maka disitulah kita, macam mana kita nak beri kesedaran kepada masyarakat supaya tidak mencintai dunia dalam masalah makan. Setara mana sedapnya, perbezaan setakat mana. Saya bimbang cerita seorang guru saya, orang Mesir, tapi dia mengajar di Masjid Nabawi Syarif 40 tahun, mengajar kitab Muwatta tengah-tengah masjid, Syekh Atiyah rahimahullah. Dia kata ada seorang toke kebun, kaya, ahli kebun dia dah luas, tapi hati itu terikat dengan dunia sangat-sangat. Dia suka makan hak orang. Jadi sebelah dia tu kebun jagung, dia arak ni banyak kebun. Dia bagi tahu pada pembantu dia, mau ambil buah sebelah pagar kita tu, mana dalam kebun orang lain, buat bagi sini aku nak makan. Pekerja tu beriman, ada iman, dia pergi ujung sekali, yang paling last sekali, pergi paling ujung sekali, dia pun mana belum masuk pagar orang kan? Dia ambil yang paling ujung sekali, dia ambil buat bagi bos dia makan. Sambil makan duk tengok ke budak tu, kau ambil di mana? Ujung sekali. Ujung tu dalam pagar kita ke pagar orang? Pagar kita lah tuan. Aku suruh ambil sebelah, mau ambil pagar ni, patut buah tak sedap. Subhanallah. Allah dah beri kepada dia cita rasa, dia suka kepada benda-benda yang haram, tak suka yang halal. Ini yang kita bimbang hari ini. Masyarakat suka pergi makan di kedai-kedai yang bukan Islam, yang kita tak tahu keraguan sangat tinggi dari sudut bahan-bahan makanan, dari sudut macam-macam benda yang kita kata. Maka kenapa kita ada tempat yang halal, yang bersih, walaupun kedainya tak apa standard, tapi ada halal, orang-orang tu pula berusaha untuk mencari rezeki yang halal, tiba-tiba kita tinggal pergi ambil yang ni. Hadza min hubbud dunya, di antara tanda cintai dunia. Waktu pembahagian dividen atau bonus baru ni, bila berapa bagi bonus? Tabu haji pun istihar, KWSP pun istihar. Tak ingat ni pok dia ni. Kita tak boleh bonus, tak ingat lalu. Bulan 2, bulan 1. Bulan 2. Ingat. Pegawai-pegawai dia ingat belaka, duit duduk situ. Bila hak Islam yang telah diislamkan saham tu, peratus dia agak kurang sikit. 4.46 5. Yang tidak Islam tu berapa? Berapa beza? Ada yang menyesal tukar kepada Islami saham, silap, beza 4%. Ya Rab, tuan-tuan, sahabat saya Dr. Zaharuddin duduk dalam panel yang mengislamkan saham ni. Dia kata sangat mengecewakan, daripada jutaan bilangan umat Islam yang pemegang duduk dalam KWSP yang berpindah kepada Islami baru 700,000 lebih. Kesedaran tak ada. Sebab apa? Sama ada dia tak percaya kepada sistem Islam, ataupun masih lagi menunggu dividen yang lebih untuk nak mendapat habuan dunia yang sangat-sangat sedikit. Tuan-tuan, kita kena ingat dalam hadis yang hadis tadi diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Ad-dunya sijnun lil mu'min, sijnul mu'min. Dunia ini seperti penjara bagi orang mukmin. Sebab apa penjara? Banyak benda nak buat tak dapat, betul tak? Nak makan kena ada halal haram dulu. Kadang-kadang masyarakat kita pula terlalu lebih pula kontrol pun payah juga, betul? Nak beli air pun kena ada logo halal. Loh, air tak ada logo halal ni. Air ni siapa dia sembelih ni logo halal ni? Sembelih apa logo halal? Tak ada orang sembelih air. Cuma tapi bila kita nak kerja muamalah kita, nak beli saham, tak tengok pula logo halal tak halal.
Saham ada cok logo halal? Ada. Dia panggil Suruhanjaya Security. Dia telah mengeluarkan senarai saham-saham yang patuh syariat pada penilaian ahli-ahli panel. Kalau nak siasat betul-betul 100% mungkin tak lepas lagi, tapi sekurang-kurangnya ada tempat kita nak bersandar bila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi kata sajid wa jannatul kafir, dan menjadi syurga kepada orang kafir. Sebab apa tuan-tuan jadi syurga? Sebab dia boleh makan belaka nak lantak apa, asalkan tidak kayu dengan batu. Kayu dengan batu dia pun tak makan juga. Nah, jadi kita kadang-kadang orang yang terlalu was-was, terlalu teliti, bila mari isu ziarah masjid, siapa mari ziarah? Siapa ziarah? Babi mari ziarah masjid. Tempat kita ni insya-Allah lah tengah bandar ni tak ada kot. Kalau mari juga memang nak kiamat ni. Bila budak-budak ni pandah lalu dia kata babi tu sebenarnya perli kita belaka tu. Nah, dia kata dah orang tak pergi. Baiklah apa? Baiklah babi mari. Itu dia panggil perli sungguh, kau tak tahu lah tak. Baik tuan-tuan, kita tengok dalam dunia maya hari ni macam-macam pandangan ada. Ada yang kata kena samak, ada yang kata tak payah samak, kita sertu, ada yang kata tukar kapek baru dah, ambil peluang kapek sudah lama. Macam-macam kita nampak bertimbul perbincangan di kalangan umat. Saya peringkat awal nak ulah dari isu ni, tapi saya duduk perhati tengok ustaz-ustaz yang ulah awal tu memang kena. Ni ustaz apa ni, boleh juga kata khilaf benda-benda macam ni. Jadi daripada duduk kena kau orang, baik kita duduk diam dulu tengok. Pada tu saya tak suka ulah menjadi pengulah yang terawal, tak boleh. Kita tengok respon orang dulu. Macam isu Panama tadi, nampak makin merebak. Eloklah kita buat nasihat dan tazkirah supaya masyarakat kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi dunia ni orang kafir syurga dia, biar dia ambil, dia tak ada logo halal bagi dia, semua halal belaka kecuali yang berbahaya, keracunan dan sebagainya. Tapi bagi kita orang Islam, kita ada taklif. Apa ada taklif? Taklif mana? Ada tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setiap yang kita buat akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, Nabi SAW sebut satu lagi hadis dalam Muslim juga daripada Al-Mustawri Ibn Shaddad, qala Rasulullah SAW, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam. Dunia ini kalau nak banding dengan akhirat seperti seorang bawa jari dia pergi tepi laut, celup dalam air, angkat berapa banyak air sudah kurang dengan sebab kita celup jari, berapa banyak, tak boleh nak kesan. Itulah bandingan dunia dengan akhirat. Maka Nabi kata apa? Falyanzur bima tarji', mu tengok apa yang kesan daripadanya. Jadi para jemaah sekalian, itulah tazkirah kita, bahaya hubbud dunia. Ingat balik tulisan kata-kata tadi. Ulama kata apa? Perahu di atas laut tak jadi masalah, yang jadi masalahnya apa? Air dalam perahu. Kita hidup atas dunia ni masalah ke tidak? Peluang. Nabi kata manusia yang baik itu man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang baik itu artinya panjang umur, baik amalan. Karena itulah saya bila tengok sahabat-sahabat kita ni, ustaz saya dah pencen, saya pegang tangan dia kemas-kemas, sekarang baru tuan-tuan hidup. Pelik dia kata, hidup apa? Hidup untuk Allah Azza wa Jalla semata-mata, cukup duk mikir benda lain. Ada yang pergi ke masjid, ada yang sudah dilantik menjadi, semalam saya hidup jalan sini, ada kawan dia kata aku pencen dah ustaz, habis saya sudah dilantik menjaga masjid. Saya kata nikmat Allah Ta'ala beri kepada awak, bila sudah pencen tak berlari ke pejabat ke dunia ni, kita dilantik pula AJK masjid yang nak menguruskan masjid. Subhanallah, nikmat besar. Sebab waktu Allah, Nabi kata umur panjang, peluang untuk beribadat pula banyak. Jadilah kita ahli masjid, biarlah kita jadi tiang seri masjid. Masjid kita ni ada tiang seri ke tak ada? Biasa tiang seri ni besar tengah tak, yang mengganggu saf tu tiang seri, tu tiang masjid, bukan tiang seri. Dalam hadis kata innalil masajidi autad, Nabi kata dalam masjid itu ada tiang seri dia. Siapa dia tiang seri dia?
orang yang sentiasa beribadat dalam masjid, malaikat akan mencari mereka. Malaikat mari tengok, Pak Haji tu tak ada. Duk mana? Dia SMS dalam grup malaikat. Kalau kita nak ibarat sekarang lah untuk mudah faham, malaikat kata ada, Nuh terlantar di hospital. Malaikat ni akan pergi ziarah di hospital. Wa in maridu adu wa in matu. Kalau mati, mereka akan pergi ziarah jenazah dia. Subhanallah. Itu dia panggil autat lil masajid. Autat, di masjid tu ada tiang seri. Marilah tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita jadi tiang seri masjid yang dicari oleh para malaikat. Nak kata nak kita? Ni bimbang kita ni malaikat tak tanya khabar. Mungkin tak aja jumpa sini juga. Satu lagi yang saya bimbang, berkawan dengan malaikat di masjid. Tulis ayat. Jangan hanya berkawan dengan malaikat di masjid, tapi tidak boleh bawa ke rumah. Ada juga kita kawan di masjid. Ada ke tak ada? Tuan-tuan duduk di taman ni berapa lama dah? Saya tak lama, tak baru 5 tahun. Di sini. Berapa rumah dah jiran-jiran yang kita pergi ziarah? Dia tak pernah ajak. Ada kena ziarah orang, kena orang ajak. Kena tunggu istihar dulu. Tuan-tuan saya pergi rumah saya malam ni, baru kita pergi. Ziarah ni tak payah, tak perlu orang ajak, kita pergi. Nama dia ziarah. Assalamualaikum, apa khabar? Kalau kita masuk rumah dia, dia nak minum air teh, tafadhal. Tak nak minum air teh, kita balik ziarah. Itu dia panggil. Tapi malaikat bila duduk dalam majlis ilmu, dia duduk sekali dengan kita. Dia panggil malaikatur rahmah. Malaikat rahmat duduk di sini. Bila kita balik ke rumah, malaikat rahmat akan ikut sekali. Tapi ada sebahagian rumah kita ni tidak patuh syariah. Tak ada logo halal. Malaikat rahmat tak akan masuk dalam rumah yang ada patung-patung, yang ada gambar-gambar dan bunyi-bunyian yang tak baik, juga anjing kalau ada. Dia tak masuk. Jiru dia panggil, jiru. Zaman Nabi dulu pernah malaikat tak masuk rumah Nabi sebab ada jiru, anak anjing masuk sembunyi dalam rumah Nabi. Sembunyi. Tak perasan dia masuk. Jadi tuan-tuan, kita nak kata termasuk dalam cinta dunia kata tidak, cuba balik siasat tengok di dinding kita ada apa gambar apa-apa. Ada tak patung-patung? Ada setengah orang di rumah dia patung penuh. Dia pergi kat London, buat klik gambar hot topi besar tu. Tok situ. Pergi kat semua patung dia beli belakang atas dunia ni, asal dia pergi melawat. Tuan-tuan, tanda kita tidak mencintai dunia, balik buang yang patung-patung tu. Malaikat tak boleh masuk. Gambar-gambar family macam mana? Kita tengok gambar family yang tak tutup aurat, kita ambil kumpul setempat dalam bilik. Biar malaikat tak masuk bilik tu sudah. Tapi ruang tamu, tempat orang mari duduk ziarah, tak payah tunjuk. Ini gambar saya kahwin dulu. Sekarang ni sudah tua dah. Tak nak mikir-mikir ke kahwin. Sayang. Ini kalau kita buat perimbangan hubbud dunya, Allahu akbar. Tuan-tuan, kita akan berbahagia apabila dalam rekod kita banyaknya ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dunia berada di kita berada di dunia, bukan dunia berada dalam hati kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.